Hai, Shalom, selamat bertemu lagi kita dalam program Rhapsody Reality TNI Malaysia. Hari ini perkongsian dari Pastor Chris bertajuk Yesus sendiri adalah Allah. Mari kita sama-sama membaca ayat Injil dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam Yohanes 20 ayat 7 menyatakan, selepas Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya. Tetapi salah seorang daripada mereka, yaitu Thomas, tidak ada di situ ketika Yesus muncul. Jadi dia meragui kebangkitan Yesus. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi pada hari yang lain. Pada masa tersebut, Thomas ada berada di situ dan Yesus berbicara dengannya. Dia berkata kepada Thomas, "Hulurkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan hulurkanlah tanganmu dan letakkan pada rusukku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara-saudari terkasih, Thomas menghulurkan tangannya dan merasai lubang di tangan guru dan lubang di rusuknya. Thomas terkejut dan lantas berseru, "Tuhanku dan Allahku," dalam Yohanes 20 ayat 28. Apabila Thomas memanggil Yesus sebagai Allah, Yesus tidak berkata, "Tidak Thomas, jangan memanggilku Allah, itu sudah terlalu keterlaluan." Dia mengakuinya kerana Thomas bercakap benar. Yesus sendiri adalah Allah. Dia adalah Allah yang berbicara kepada Musa dari semak yang terbakar. Dia adalah Allah yang telah memanggil Abraham keluar dari Haran dan berkata, "Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Akulah Allah yang Maha Kuasa." Dalam Kejadian 17 ayat 1. Dialah yang berdiri di hadapan Yosua dan berkata, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, kerana tempat di mana engkau sedang berdiri adalah tanah yang kudus." Dalam Keluaran 3 ayat 5. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah Allah dalam tubuh manusia. Namun orang tidak tahu Dia adalah Adonai, yaitu Tuhan Allah. Dialah yang berkata kepada Musa, "Bapa-bapamu yaitu Abraham, Ishak dan Yakub mengenaliku sebagai Al-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tetapi aku adalah Tuhan." Dalam Keluaran 6 ayat 3. Tuhan adalah Yahweh. Inilah sebabnya mengapa orang Yahudi mengalami kesukaran untuk menerima Yesus Kristus, kerana mereka harus mengakui bahawa Dia adalah Adonai, Tuhan Allah. Dan memang itulah dirinya, mereka memahami implikasinya. Fikirkan hal ini. Lelaki dari Galilea itu yang kelihatan seperti orang biasa sahaja adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berjalan-jalan di Israel. Mereka tidak dapat menerima hakikat tersebut. Mereka menjatuhkan hukuman mati ke atasnya, tetapi Dia menyerahkan nyawanya sebagai anak domba untuk menyelamatkan mereka. Alkitab mengatakan Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalinya.
Dia telah datang kepada miliknya sendiri, dan miliknya sendiri tidak menerimanya. Dalam Yohanes 1 ayat 10 hingga 11. Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus memberitahu kita bahawa di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Apabila kamu melihat Yesus, kamu tidak perlu mencari Roh Kudus atau Bapa. Dialah perwujudan kealahan yang lengkap. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membaca doa. Ya Tuhan Yesus yang berharga, Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Engkau adalah hidupku. Aku hidup untuk Engkau dan demi Engkau. Engkaulah segala-galanya bagiku, dan sebab Engkaulah aku wujud. Aku menyembah Engkau dan terima kasih kerana mendedahkan dirimu kepadaku hari ini. Amin. Saudara-saudari boleh membuat renungan tambahan dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.